Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ni? Sihat. Sekejap buku saya tak boleh buka apa tadi pasal. Muka surat berapa kita? Saya tak boleh buka buku saya. Apa dia? Kejap. Buka tempat lain. Tiga, lima, okey. Kita berada di muka surat 530. Perkataan waqad uhita binafsi. Okay, artinya aku telah dekat dengan kematian dan akan putus harapan dari keselamatan dan kehidupan. Penulis kitab At-Tahrir berkata, makna asal dari kalimat tersebut adalah mengenai seseorang yang telah dikepung oleh musuh-musuhnya dari segala penjuru sehingga tidak ada lagi jalan keluar baginya. Maksudnya adalah saat kematianku telah dekat. Wallahu a'lam. Ini kisah tentang apa? Ingat tak? Ubadah. Ubadah cakap dengan siapa? Ubadah cakap pada siapa? Ha? Ya ke?
Ibnu Ajlan. Siapa? Siapa Kak Imah? Kak Imah pun tak tahu. Siapa? Ha? As-Sunabihi. Okey, ya betul. Dah macam main game pula. As-Sunabihi. Jadi dia cakap pada As-Sunabihi. Kenapa dia kata begitu kepada As-Sunabihi? Dia sedang nazak. As-Sunabihi dalam keadaan yang bagaimana waktu tu? As-Sunabihi. Okey, Ubadah sedang nazak. As-Sunabihi, dia datang ziarah. Bila dia datang ziarah, okey, As-Sunabihi datang ziarah, kejap baru boleh buka. Bising lah pakcik, tunggu saya berkelas boleh tak? As-Sunabihi dia nangis kan? Dia nangis bila dia datang ziarah Ubadah. Kemudian dia sedih lah lihat keadaan Ubadah. Jadi Ubadah pada waktu itu kata, kamu jangan nangis. Sebab apa dia kata? Dia kata apa kat situ? Check lah balik kan Zah. Check lah balik. Muka surat berapa hadisnya? Hadis muka surat berapa? 527. Hadis 141. Okey, dia kata apa pada ni? Pada As-Sunabihi. Kalau aku boleh bagi syafaat, aku akan bagi syafaat kepada engkau kan? Ui, jauh betul termenung. Correct. Betul tak? Kalau aku diberikan untuk, diizinkan untuk beri syafaat, aku akan berikan syafaat kepada engkau. Jadi ini kata-kata Ubadah kepada As-Sunabihi. Sebab dia tengok As-Sunabihi sedang dalam keadaan yang sedih, melihat dia sedang dalam keadaan sakarat, dia kata, tahan, jangan nangis. Kalau aku dibenarkan, diizinkan untuk berikan syafaat, maka aku akan berikan syafaat. Kemudian dia pun katalah tentang kematian dia yang semakin dekat. Wa qad uhita bi nafsi, aku telah dekat dengan kematian dan akan putus harapan dari keselamatan dan kehidupan. Jadi di sini ni kita nak kata perkataan uhita di situ bermaksud ialah seseorang telah dikelilingi ataupun dikepung. Kalau kita rujuk tadi kan muka surat 530 tentang pendapat daripada penulis kitab At-Tahrir, yang mana dia berkata makna asal dari kalimat tersebut adalah mengenai seseorang yang telah dikepung oleh musuh-musuhnya dari segala penjuru sehingga tidak ada lagi jalan keluar baginya. Jadi perkataan uhita di sini, guna perkataan uhita.
Jadi dalam hadis itu, dalam riwayat ini, Ubadah kata, aku telah dikelilingi oleh kematian. Jadi kalau kita rujuk kepada maksud asal ni, perkataan uhita ni maksudnya kena kepung. Okay, kepung tu kita dapati tidak ada ruang untuk keluar kerana telah dikepung di keseluruhannya. Sebab tu kalau dia kata tentang kematian tadi kan, kita boleh lari tak daripada kematian? Tak boleh. Jadi sebab tu dia guna perkataan uhita. Uhita ni menunjukkan bahawa seseorang bila telah dikepung oleh kematian itu, dia tidak boleh lari daripada arah mana sekalipun kerana ia telah dikepung. Ini macam hadis yang Nabi SAW gunakan. Nabi kan ada draw 4 persegi kan? Tak, saya ingat tak hadis tu? Tak ingat? Nabi pernah lukis 4 persegi. Dia punya tangan pula melur. Apa dia? Tingkap tak ada. Kak Aisyah. Oh, dia ingat 4 segi je. Kehidupan? Something happen inside. Outside? Outside happen juga. Kami tak tahu apa yang happen. Apa yang jadi. Kan? Nabi SAW, para sahabat kata, susahlah. Okey, Nabi pernah draw 4 persegi, kan? Kemudian Nabi letak ada garis kecil kat dalam. Ingat tak tadi saya? Okey. Okey, ada garis kecil di dalam. 4 persegi ni apa? Kehidupan. Dunia. Hujan. Hadis riwayat apa sekejap Saya pun tak ingat hadis riwayat apa. 4 persegi ni Nabi SAW sebutkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey. Sahabat kata khattan murabba'an. Nabi draw 4 persegi. Okey. Wa khattan fil wasati. Nabi letak garis-garis di tengah tu kan. Kemudian wa khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi allazi fil wasati. Wa qala hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Ini ajal. Ini manusia. Cuba tengok kotak ni. Boleh lari tak? Sebab tu Nabi letak 4 persegi di situ. Untuk menunjukkan kepada kita manusia ini, dia dikelilingi oleh ajalnya. Mana pun kita pergi, ajal ni sentiasa mengelilingi kita. Kita tak boleh lari. Kita pindah Malaysia ke, kita kata kita migrate Australia ke apa, kan, nak duduk UK ke apa, ajal tetap mengelilingi kehidupan kita. Tidak ada sesiapa yang boleh lari daripada ajal. Manusia ni di sini Nabi sebutkan dia akan berhadapan dengan ujian demi ujian dalam kehidupan dia, yang menyebabkan nanti dia akan jatuh tetapi akhirnya dia akan tetap bangkit dalam kehidupan. Namun yang penting di sini, walaupun dia sentiasa dihadapkan dengan ujian, manusia ini, sehingga dia itu mengejar kepada cita-citanya, kan, yang tak berkesudahan dalam kehidupannya, yang dalam kotak ni kan. Tapi ajal tu terus berputar-putar mengelilingi kehidupan dia. Sebab tu di sini kita nampak Ubadah ibn Samit dia menggunakan perkataan uhita. Sebab dalam hadis ini juga Nabi SAW kata waqad yuhita. Okay, orang ini telah muhit, wa hadza ajaluhu muhitun bihi, dan ini adalah ajalnya yang mengelilingi. Jadi penggunaan perkataan sama.
Ubadah guna uhit, Nabi guna muhit. Muhit tu maksudnya yang mengelilingi. Uhit, aku dikelilingi. Maka penggunaan perkataan dikelilingi itu digunakan untuk sesuatu yang kita tak boleh lari. Sebagaimana ajal. Ya, ajal ni benda yang pasti kan, kita tak boleh larilah. Maka sebab tu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita. Dalam hidup, kita nak kejar apa kita boleh kejar. Tapi kita jangan lupa ada kematian yang akan kita hadapi. Sejauh mana kita berusaha dalam hidup ini, kita nak jadi kaya ke, nak jadi orang yang successful dalam hidup ke apa kan, apa pun. Tapi jangan lupa, setiap daripada kita semua akan mati. Kematian akan menyinggah dalam hidup yang kita semua tidak akan dapat lari daripada kematian tersebut. Dan Allah kata apa? Kalau ajal itu datang, tidak akan dipercepatkan dan tidak akan diperlambatkan. Kalau waktu itu ajal datang, waktu itulah ia datang. Okay, berikut kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kitab kita di sini. Haddab bin Khalid yang terdapat dalam sanad yang menyebutnya dengan hudbah. Imam Muslim rahimahullah telah menyebutkannya di beberapa tempat dari kitab ini. Pada sebahagiannya dia menyebutkan hudbah. Jadi ini kita panggil isu tentang nama Haddab lah. Haddab ni perawi yang terdapat di hadis nombor 142. Jadi kadang-kadang Haddab ini kita sebut namanya hudbah, kadang-kadang kita sebut namanya Haddab. Cuma di sini Imam Muslim telah menyebutkan nama dia ni dalam beberapa tempat tidak menggunakan dengan nama Haddab, tetapi menggunakan nama hudbah. Selain itu, pada sebahagian yang lain diguna juga Haddab. Para ahli hadis bersepakat bahawa salah satunya adalah namanya, sedangkan yang lain adalah gelaran. Jadi ada di kalangan para ulama hadis yang kata tentang nama Haddab ini, satu nama, satu gelaran. Bukan kedua-duanya adalah nama beliau. Kemudian mereka berbeza pendapat tentang nama dari keduanya. Abu Ali Al-Ghassani, Abu Muhammad Abdullah bin Al-Hasan At-Tabasi, penulis kitab Al-Matali' dan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, hudbah adalah nama sedangkan Haddab adalah gelar. Jadi kalau kita baca dalam kitab hadis, kalau ada dua nama ni kan, macam mana kita nak bezakan adakah ini nama dia yang betul ataupun ini adalah gelaran dia. Jadi kalau kita buka dalam kitab Matali', dia kata, pengarang kitab ni kata, hudbah itu adalah nama dia. Kalau kita jumpa Haddab, maksudnya kalau kita jumpa nama Haddab dalam kitab, Haddab ini adalah kita sebut sebagai gelaran untuk hudbah itu tadi. Okey, baik. Selain mereka mengatakan bahawa Haddab adalah nama sedangkan hudbah adalah gelaran. Tapi ada juga yang kata Haddab ini adalah nama dia sedangkan hudbah adalah gelaran bagi mereka. So ini kita panggil sebagai perselisihan pendapat di kalangan ulama hadis lah ya, tentang nama Haddab itu tadi. Kita tak apalah tinggalkan saja. Terus lihat kepada perenggan yang berikutnya di situ. Kita ada perkataan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli. Faqala ya Mu'az bin Jabal. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daika. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jarak antara aku dan beliau kecuali mu'akhirah ar-rahal. Lalu baginda bersabda, wahai Mu'az ibn Jabal, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu dan senantiasa mentaatimu, wahai Rasulullah, hinggalah ke akhirnya. Baik, di sini ya, Imam An-Nawawi menerangkan tentang cara kita baca perkataan radafa. Okay, dalam hadis itu kan letak ridfa. Baik, di sini dia kata, menurut riwayat yang masyhur dan telah ditetapkan oleh majoriti perawi bahawa cara membaca radafa yang terdapat dalam riwayat ini adalah dengan mengkasrahkan huruf ra dan mensukunkan huruf dal.
yakni ridfa. Namun Al-Qadi Iyad rahimahullah telah meriwayatkan bahawa Abu Ali At-Tahabari Al-Faqih Al-Syafi'i, salah satu perawi kitab ini, telah membacanya dengan memfathahkan huruf ra dan mengkasrahkan huruf dal, yakni ridfa. Yakni radifa. Makna ar-ridfu maupun ar-radifu adalah seseorang yang duduk di belakang penunggang. Jadi siapa yang duduk dekat belakang ni di sini? Muaz. Muaz dia bonceng Nabi lah. Nabi duduk depan, Muaz duduk belakang. Dia kata kuntu ridfan Nabi. Saya membonceng Nabi SAW. Di perkataan ini menunjukkan kepada kita dia duduk di belakang Nabi SAW. Baik, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli. Dan dia terangkan bahawa tidak ada jarak antara aku dan Nabi kecuali mu'khirah ar-rahal. Perkataan ini menunjukkan tentang kedekatan duduknya dengan Rasulullah sehingga dia dapat mendengar dengan jelas apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kita nampak gini dia duduk dekat belakang ni macam ini. Okay, ni Nabi Muaz. Jadi Nabi dengan Muaz kata apa? Tidak ada yang menjadi penghalang antara Nabi dan dia, melainkan apa tadi disebut? Mu'khiratur rahli. Okay, yang tengah ni lah kita panggil mu'khiratur rahli. Yang dia ada, dia letak kat tengah-tengah kan. Biasanya kalau orang naik kuda kan dia ada macam tempat duduk tu kan. Lepas tu orang depan, orang belakang. Dia duduk kat tempat tu kan. So di sini lah yang kita panggil yang tengah ni bahagian. Dia sikit je lah. Dia tak besar mana pun. Kecil di situ yang Muaz kata yang menjadi penghalang antara dia dengan Nabi. Dan ini nak tunjukkan Muaz nak beritahu kepada kita dia dengan Nabi pada waktu itu kedudukannya sangat dekat. Okay, sangat dekat sehingga apa yang Nabi sebut atau apa yang dia cakap dapat didengar. Sebab kedudukan yang tidak begitu jauh. Jadi di sini perkataannya dia kata mu'khirah dengan mendhammakan huruf mim, mensukunkan hamzah dan mengkasrahkan huruf kha. Maka itulah bacaan yang benar. Ada juga yang membacanya dengan mu'akhirah, iaitu dengan memfathahkan huruf hamzah. Maknanya dibaca baris atas. Mu'akhir. Betul. Memfathahkan huruf hamzah iaitu mu'akh. Akh tu hamzahnya. Dan mentasydidkan huruf kha. Kha itu dibaca dengan sabdu. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, Ibn Qutaibah mengingkari mu'akhirah. Thabit berkata, mu'akhirah dan muqaddimah adalah dengan memfathahkan kedua-duanya. Ada juga yang mengatakan dengan akhiratul rahli, dengan memanjangkan huruf hamzah. Demikianlah dialek yang paling fasih dan paling masyhur. Okay, jadi ada baca mu'akhirah, ada baca okay, lagi satu tadi baca macam mana? Akhirah. Baca akhirah. Ada 3 cara bacaan. Okay, untuk di sini. Akhiratul rahli. Yang masing-masing diperselisihkanlah cara bacaannya. Tapi kalau dalam buku,
kita baca yang ini. Okay, dalam hadis kita baca yang ini. Yang penting lihat bawah sekali kan, di akhir perenggan itu dia kata, adapun makna dari muakhiratul rahli adalah batang kayu yang terdapat di belakang penunggang. Jadi Nabi SAW bawa, bawa binatang tunggangan ini, belakang Nabi ada kayu sikit yang membataskan antara dia dan Muaz bin Jabal. Baik, seterusnya kita lihat perkataan labbaika Rasulullah, iaitu perenggan yang terakhir sekali di muka surat kita yang ke-531. Yang ya Muaz tinggalkan terus masuk kepada perenggan yang terakhir, labbaika Rasulullah wa sa'daika. Mengenai makna labbaika, jadi bila Nabi panggil Muaz, Muaz dia jawab dengan jawapan yang ini. Labbaika Rasulullah wa sa'daika. Maksud di sini ialah ada beberapa pendapat tentang maksud labbaika. Labbaik ni biasa baca bila? Yumrah. Macam mana Kak Sah baca? Tak pasal-pasal. Labbaik Allahumma labbaik. Tak pasal-pasal. Ini ni apa dah? Ada kursus umrah ke apa kat Dewan Solat ni kan? Labbaik Rasulullah wa sa'daika. Jadi kat sini, pada pembahasan ini kami akan membahasnya sedikit. Sedangkan penjelasan rincinya akan dijelaskan pada kitab Al-Hajji insya-Allah. Okay, jadi makna labbaika ni dia ada banyak maksud. Kalau kita lihat di sini ada 4 maksud yang diberikan kepada kita. Kenapa Muaz dia jawab dengan labbaika ya Rasulullah? Okay, apa maksud labbaika ya Rasulullah? Di sini pendapat yang paling jelas bahawa maknanya adalah aku menyambut panggilanmu dan fungsinya sebagai penekanan. Maknanya dia nak beritahu kepada Nabi yang dia menyambut apa yang Nabi panggil. Sebab Nabi panggil dia apa? Ya Muaz, wahai Muaz. Jadi Muaz bin Jabal pun kata, labbaika, aku sambut panggilan kamu wahai Rasulullah. Jadi ini adalah fungsinya untuk menekankan panggilan tersebut ataupun sahutan tersebut. Ada yang mengatakan bahawa maknanya adalah saya dekat denganmu dan sentiasa mentaatimu. Ini maksud yang kedua. Okay? Ini maksud yang kedua. Maksud yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahawa maknanya adalah saya selalu dalam ketaatan kepadamu. Ada yang mengatakan bahawa maknanya adalah kecintaanku hanyalah untukmu. Nak ambil yang mana satu ni? Ada 4 maksud. Yang first. Kenapa yang first? 2, 3, 4 tak best. Maknanya tak best macam tu. Best juga. Oh, maknanya best juga. Tapi kenapa nak ambil yang first? Oh, sebab sahut apa yang dipanggil. Yelah, yang pertama tu lebih jelas. Sebab dia kata, pendapat yang paling jelas bahawa maknanya adalah aku menyambut panggilanmu. Dan fungsinya sebagai penekanan. Jadi walaupun kita ada maksud yang kedua, ketiga dan keempat, walaupun 2, 3, 4 maksudnya memang best. Kan? Maksudnya best juga. Tapi kita tak ambil lah maksud yang itu. Kita lebih menerima maksud yang pertama. Iaitu kita menyambut panggilan seseorang. Okey. Tadi labbaika, labbaika Rasulullah, kemudian wasa'daika. Wasa'daika ini juga merupakan jawapan yang diberikan oleh Muaz ibn Jabal itu tadi. Jadi dia kata, adapun makna kata sa'daika adalah saya akan membantumu demi ketaatanku padamu. Sekejap saya tulis ni.
Jadi kita ada dua, satu labbaik tadi kan, yang Muaz gunakan ketika dia nak menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tadi yang pertama ialah aku menyambut panggilan. Okay, 2, 3 dan 4 lah. Ada pendapat 2, 3 dan 4. Kita ambil yang pertama. Okay, sekarang kita nak bincang panggilannya yang kedua di sini. Okay, jawapan yang kedua kepada Nabi SAW, wasa'daika. Maka di sini juga kalau kita lihat pada perkataan wasa'daika ni ada beberapa maksud. Yang mana Imam An-Nawawi kata begini, maksud sa'daika adalah saya akan membantumu demi ketaatanku padamu. Panjang maksud dia. Jadi dia mengandungi dua maksud untuk perkataan wasa'daika di sini. Satu, bantu Nabi. Dua, taat kepada Nabi. Perkataannya pendek, tetapi mengandungi dua maksud dalam satu lafaz yang ringkas. Dia kata, aku akan membantumu dan demi ketaatanku kepadamu. Adapun maksud pengulangan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz radhiyallahu anhu adalah sebagai penekanan agar dia lebih fokus dan lebih memperhatikan tentang apa yang akan dia sampaikan kepadanya. Itulah terdapat di dalam kitab As-Sahih bahawa apabila baginda ingin menyampaikan sesuatu, maka baginda mengulanginya 3 kali untuk tujuan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi Nabi panggil Muaz berapa kali? 3. Muaz jawab benda sama ke jawab lain-lain? Jawapan Muaz sama ke jawapan dia lain-lain? Hadis nombor berapa Kak Zah? Satu empat dua. Okay, hadis nombor 142. Berapa kali Nabi tanya? Semua cari. Kat rumah tak baca Dengar kat rumah nak baca, tak payahlah Ustazah, siapa nak pergi baca. Kat rumah tak baca kat rumah. Berapa kali Nabi tanya? Dengan soalan yang sama? Okay, jawapan? Adakah Muaz memberikan jawapan yang sama? Jawapan sama kan? Aduh, lambat. Jawapan sama. Okay, soalan sama, jawapan sama. Kenapa? Kan dah ketawa-ketawa sendiri kan? Jawapan sama. Okay, soalan Nabi tanya sama. Muaz pun memberikan jawapan yang sama kepada Nabi. Nabi tanya 3 kali. Maka sebab itu sini, Imam An-Nawawi kata apa? Kenapa Nabi tanya berulang kali itu tadi? Kan? Kerana untuk menekankan supaya dia lebih fokus. Kalau kita panggil sekali, mungkin Muaz dia tak fokus. Kan? Kita okey, sekali je. Kak Zah? Kak Zah? Kali kedua kan? Okey, panggil. Kak Zah kali ketiga. Ya! Dengar tu sebab apa kena panggil 3 kali kan? Ni nak cakap apa ni sampai 3 kali panggil lah. Macam tu. Kalau panggil sekali, rasa macam, biasalah Zah panggil-panggil nama kita kan? Jadi tak apa sangat rasa. Tapi kalau panggil 3 kali, kita nampak di situ penekanannya. Keseriusan yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada Muaz ibn Jabal. Dan ini sunnah. Okay, sunnah yang kita panggil sebagai kebiasaan. Nabi SAW, bila Nabi nak cakap sesuatu ataupun Nabi nak beritahu tentang sesuatu, kan, Nabi akan ulang 2 ataupun 3 kali. Jadi tak salah kalau kita bercakap tentang sesuatu perkara, kita ulang 2 kali ataupun 3 kali. Sebab mungkin yang pertama kali orang terlepas. Kan? Kalau saya cakap sekali je, biasanya susah kan nak tulis.
Lain kan ustazah tulis. Sebab tu kadang-kadang terpaksa tulis. Nanti terlepas. Allah, dah susah pula. Makcik-makcik tak dapat salin. Ustazah tulis, ustazah. Tulis, kena tulis. Tapi kita nampak dekat sini, bila kita ulang 2 kali, okay, walaupun tak dapat nak catat, di situ kan, kita akan dapati bahawa catatannya hampir lengkap. Bila diulang 3 kali, yang ketiga kali tu dapat penuh. Ke tak dapat penuh juga dah 3 kali? Kalau tak dapat penuh tu tak tahulah. Itu maknanya bukan gurunya yang salah. Pelajarnya yang salah. Ustazah dah ulang 3 kali dah. Lagi Ustazah? Lagi. Ya Allah. Sampai 10 kali pun tak habis game makcik. Okay. 10 kali dah ulang tak faham. 10 kali dah cakap tak dapat catat. Allah, susah pula macam ini ya. Tapi sekarang senang. Kita ambil gambar. Dia malah tulis. Tak apalah, ambil je gambar. Susah aku. Sekejap lagi saya nak padam. Ambil gambar kan macam tu kan. Macam-macam kita ni. Tapi yang kita nampak di sini, mengulang sesuatu perkataan sebanyak 3 kali, ia adalah sunnah Nabi SAW. Jadi macam sama juga bila kita nak nasihatkan anak kita, ataupun kita nak beritahu sesuatu kepada anak kita, kadang mak kita suka ulang-ulang kan. Boring tak mak ulang-ulang? Ya, mak dah cerita dah semalam. Oh, aku dah cerita lupa lah. Itu lupa ke sunnah? Itu lupa ke sunnah tu? Oi, mak memang lupa. Ke nyanyok cakap mak nyanyok. Jangan cakap mak nyanyok. Biasalah orang dah ni dah umur-umur kadang-kadang dia cepat lupa. Dia dah cakap tapi dia terlupa yang dia cakap semalam kan. Tapi tak apalah. Kita sedapkan hati kita, mak ni ikut sunnah Nabi. Ulang banyak kali. Tak apalah, alhamdulillah kan ada pahala dekat situ. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Sabda Rasulullah SAW, apakah kamu tahu apa hak Allah kepada para hamba dan apakah kamu tahu apa hak para hamba kepada Allah Ta'ala? Okey, sekarang ni dalam perenggan ini yang nak dibahaskan ialah perkataan hak. Satu perkataan tu je dia nak bahaskan dalam perenggan tersebut. Maka dia kata begini, penulis kitab At-Tahrir berkata, ketahuilah bahawa hak tu dalam bahasa Arab, hak dalam bahasa Melayu. Okay? Bahawa hak ataupun hak di sini adalah sesuatu yang keberadaannya bersifat pasti dan tidak boleh tidak. Bila kita kata hak, bermakna itu benda yang confirm, yang pasti. Dia tak ada keraguan. Sebab tu Nabi gunakan perkataan haqqullah wa haqqul ibad. Baik, di sini dikata diberikan kepada kita dengan contoh sebagaimana halnya Allah adalah al-haq. Jadi sifat Allah antaranya ialah al-haq, yang maha hak, yang maha benar. Dan juga kita kata al-mawjud. Ini semua sifat Allah yang maha ada. Al-azali, yang maha tetap. Al-baqi, yang maha kekal. Al-abadi, yang maha abadi. Semua berkaitan dengan sifat Allah, kita panggil ia sebagai hakun, yang benar, confirm, tak ada keraguan. Kita tak ada sesuatu keraguan kata Allah tu azali ke? Tak boleh kata gitu. Sebab Allah itu hak. Okey, maha hak. Sama juga di sini kematian tadi. Kematian benar, kita tak boleh kata kematian tu adalah kematian yang tak mungkin terjadi. Kematian dia pasti terjadi, confirm. Sebab tu dalam hadis Nabi ada kata kematian itu adalah benar. Okay, dalam hadis Nabi ada sebut begitu. Kemudian syurga itu benar dan neraka juga adalah benar. Hakun. Okay, hari kiamat syurga dan neraka adalah hak. Kerana ia pasti terjadi. Tidak boleh tidak. Apabila perkataan jujur dinamakan hak. Kalau perkataan itu diucapkan dengan penuh amanah, kita panggil ia adalah perkataan yang hak. Ada tak kita kata perkataan yang menimbulkan keraguan disebut sebagai hak? Dia berkata yang hak. Dia berkata yang benar. Kalau orang itu kita nampak dia macam penipu, kita ada guna tak perkataan yang hak? Orang itu dia berkata yang benar. Tak ada, kita tak guna perkataan tersebut. Kita mesti kata, yang ni macam betul je. Kita guna perkataan semikian.
Perkataan hak itu langsung tidak diucapkan. Jadi apabila perkataan jujur dinamakan hak, iaitu benar, maka maknanya bahawa sesuatu yang dikabarkan itu terjadi secara pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga hak yang diberikan atas seorang hamba tanpa ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Hak Allah Ta'ala atas para hamba adalah segala sesuatu yang berhak Allah dapatkan dari mereka secara wajib. Sedangkan hak para hamba atas Allah Ta'ala adalah sesuatu yang pasti terwujud, tidak boleh tidak. Demikianlah perkataan penulis kitab At-Tahrir. Nabi jawab apa dalam hadis itu tentang hak Allah? Apa hak Allah dalam hadis itu sebut? Balik pada hadisnya. Hak Allah apa? Susah nak cari. Jauh sangat. Hadis sama tadi, 142. Apa dia Liza? Nabi kata apa? Hakullah. Apa dia? Kejap hak Allah apa? Allah tusyriku bihi syai'a kan? Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadah ada tak? Beribadah dulu. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Hak hamba? Taat kepada Allah. Dalam hadis begitu, Nabi kata? Tak kan? Aduh, dalam hadis, Mas Syed, dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis apa Nabi kata? Allah tidak akan menyiksa mereka bila mereka itu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi ini adalah perkara yang pasti. Okay, seseorang yang dia, bila Nabi tanya, apa hak Allah? Maknanya hak Allah ni adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan. Semua orang yang beriman, dia mesti melakukan hak Allah ini. Iaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Ini kita panggil sebagai hak. Sama juga hak para hamba. Bila dia adalah orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, maka hak yang akan Allah berikan kepada dia ialah orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang pasti. Kita tak boleh meragui. Oh, kalau saya beribadah kepada Allah, Allah tak azab saya ke betul ke Ustazah? Tak ada soalan yang begitu. Kalau kita kata yes, Allah takkan azab kamu, begitulah keadaannya. Kita tidak boleh meraguinya sebab penggunaan perkataan di situ adalah haqqullah wa haqqul ibad. Hanya yang confirm, yang pasti, yang mu'tamad. Tidak ada keraguan pada perkataan tersebut ataupun kata-kata tersebut. Okey, baik, seterusnya. Boleh skip perkataan-perkataan berikut. Muka surat 533. Okey, muka surat 533, kita lihat di situ perkataan yang terakhir kita pada pagi ini kita nak bincangkan. Perkataannya, aku pernah dibonceng Rasulullah SAW. Ini kita masuk pada hadis nombor 143 ya. Tadi hadis 142, sekarang hadis 143. Aku pernah dibonceng Rasulullah SAW di atas keledai yang biasa dipanggil Ufair. Jadi nama keledai ni Ufair. Cute nama dia. Kalau ada kucing letak nama Ufair. Ufair dengan huruf mendammahkan huruf Ain. Jadi huruf Ain dibaca dengan baris depan. Dan memfathahkan huruf Fa. Fa dibaca baris atas. Itulah bacaan yang benar dalam riwayat tersebut. Di dalam kitab-kitab rujukan yang dijadikan sebagai sandaran dan di dalam kitab-kitab ahli ma'rifah. Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah berkata,
Menurut Al-Qadi Iyad rahimahullah bahawa nama himar, himar apa? Himar apa? Keldai. Okay. Nama himar iaitu keldai di sini ialah Ghufair. Okay. Ada pendapat yang kata namanya Ghufair. Tetapi pendapat itu adalah pendapat yang matruk, ditinggalkan. Bermakna antara Ufair dan Ghufair, Ufair lebih tepat panggilan untuk keldai Nabi SAW. Jadi kalau kita ada kata, kalau kita ada dengar orang kata, nama keldai Nabi Ghufair kita kata itu adalah pendapat yang matruk, pendapat yang ditinggalkan. Seterusnya di sini dia kata, Syekh menambahkan bahawa itu adalah keldai milik Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahawa keldai tersebut mati pada Haji Wada'. Syekh berkata hadis ini menunjukkan bahawa peristiwa yang dikisahkan tidak sama dengan peristiwa yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Sebab kata mu'khiratul rahli hanya khusus dipakaikan pada unta dan bukan pada keldai. Jadi ini pendapat dia lah. Tadi hadis 142 ada sebut tentang mu'khiratul rahli yang ada penghadang tu kan antara Nabi dengan Muaz. Jadi pada hadis nombor 143 tak ada sebut tentang mu'khiratul rahli tu. Jadi di sini Syekh ni kata apa? Kerana ada perkataan tersebut menunjukkan bahawa hadis nombor 142 dan 143 adalah hadis yang berbeza. Kerana bagi dia, kalau kita nak pakaikan mu'khiratul rahli itu, biasanya kita pakaikan untuk unta. Kita tak pakaikan untuk keldai. Dia kata begitu. Namun kita lihat begini ya, aku di sini Imam An-Nawawi. Dia berkata, dimungkinkan juga bahawa kedua-duanya terjadi pada waktu yang sama. Tetapi yang dia maksud pada hadis pertama adalah seukuran mu'khiratul rahli. Wallahu a'lam. Jadi Imam An-Nawawi kata mu'khiratul rahli ni, dah cancel dah ni, dah padam Mu'khiratul rahli tu yang tadi yang saya lukis tu kan, yang kat tengah-tengah ni kan. Benda ni memang tak ada. Ini kemungkinan lah. Kemungkinan yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Sebab apa tadi Syekh Amru tu kan dia kata mu'khiratul rahli ni hanya digunakan untuk unta. Sekarang ni Ufair tu unta ke keldai? Keldai. Maka dia kata kalau gitu hadis nombor 142 dan 143 adalah hadis yang berbeza. Tak sama dia kata. Tapi kisahnya sama sebenarnya. Jadi di sini Imam An-Nawawi dia nak mengharmonikan pendapat tersebut. Dia kata begini, kemungkinan apa yang Muaz sebut tentang mu'khiratul rahli yang menjadi pembatas antara Nabi dan dia hanya untuk menunjukkan jarak sahaja. Benda tu tak ada sebenarnya. Dia kata macam contoh konon-konon ada benda ni kat tengah antara aku dengan Nabi. Jadi ini pendapat Imam An-Nawawi. Kerana apa? Biasanya mu'khiratul rahli ni digunakan untuk unta, bukan untuk keldai. Tapi kalau letak kat keldai pun okey juga apa? Okay. Kita pula mana letak kat keldai pun okey juga apa? Apa masalahnya? Ke mungkin badan dia tak ni lah, kecil. Badan dia kecil, kesian dia. Makin berat badan dia tak boleh menampung lah benda tu. Baik, di sini dari Abu Hashim, kita tak apa tinggalkan. Okay, tak apalah. Sampai situ saja kita bincang. Wallahu a'lam. Sampai sini sahaja. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar walaupun keadaan bising. Terima kasihlah kerana sudi setia juga kat sini. Sampai ke Dewan Solat. Dia berlari-lari masuk dalam budak-budak ni. Aduh. Tak apa, saya meraihkan budak-budak, bukan saya tak suka budak-budak datang masjid. Jangan salah faham. Cuma kalau kelas ni biasanya dia lebih elok lah kalau kat dalam kelas. Jadi dia tak terganggu. Itu saja. Jangan pula tiba-tiba virus. Sakinah tak suka budak-budak datang masjid. Alahai. Okey. Selamat Hari Raya. Kuliah kita terakhir hari ni. Selamat Hari Raya. Tak lama lagi Hari Raya Ustazah. Belum 15 Ramadan.
Ramadan belum setengah ya kan. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di bulan Ramadan ini, menerima amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat rahmatnya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Okay, insya-Allah kuliah kita akan bermula pada 20 Mei. Okay, kita akan cuti panjang. Jadi 20 Mei kita akan mula semula. Nanti insya-Allah kita akan berikan notis lagi lah supaya tak terlupa. Kalau tak nanti kan tak kembali, pergi tak kembali. Masalah juga nanti ya. Pergi tak kembali tu maksudnya ialah dia dah cuti, dia tak datang balik dah, cuti terus. Macam tu. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.